Bagi orang yang bermusafir, dia boleh mengambil rukhsah. Ingat dah, rukhsah mana keringanan. Boleh mengambil rukhsah untuk melakukan solat jamak sekiranya perlu. Kita perlu nak jamak, jamaklah. Tambahan lagi, jika mereka mengalami kesukaran untuk menunaikan solat pada setiap waktu kerana perlu meneruskan perjalanan. Misalnya, susah untuk berhenti. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang menggunakan kenderaan awam. Payahlah naik bah ni, kadang-kadang nak berhenti semaya subuh pun nak perang dengan driver bah. Tak mau berhenti dia. Sombong. Ingat rezeki tu di tangan di steering bah. Rezeki kau apa Tuhan bagi. Kenapa sombong nak solat tak nak bagi. Mu tak semaya sudahlah. Berhenti tu orang solat. Mu pergi mentah darah rokok mana-mana. Ni nak semaya apa balahnya dengan apa ni, dengan penumpang. Tak boleh solat depan. Patut tu habis waktu jamak, pandai pula ceramah tu. Ini dipanggil ingat balik tu. Jadi kenderaan awam ni masalah senang. Kalau kita boleh qasar, boleh jamak, alhamdulillah. Sungguh pun demikian, terdapat juga mereka yang berhenti atau tiba di destinasi atau tempat yang selesa selama sehari, 2 hari ataupun telah melebihi tempoh yang dibenarkan, masih lagi melakukan solat secara jamak. Dalam fiqh mazhab Syafi'i, kita boleh jamak ni bila kita duduk satu tempat tak lebih daripada 4 hari. Tak lebih daripada 4 hari. Contohnya kita nak pergi rumah anak, nak pergi rumah anak Kuala Lumpur. Berapa hari nak pergi? 3 hari. Bolehlah kita pasal jamak. Nak pergi berapa hari? Sebulan. Nak pergi duduk sebulan, seminggu, tapi dia masih lagi solat jamak. Ini salah dia punya kaedah. Ataupun dia jamak 3 hari dulu, lepas pada 3 hari kepak baru tak, kita kata itu pun salah. Dia betulnya dalam perjalanan dia boleh qasar dengan jamak. Lain tak. Ingat malah tu. Ada setengah orang ni duduk rumah dekat masjid, walaupun dapat mendengar azan dilaungkan berdekatan, mereka tidak menghiraukannya berikutan alasan mahu melakukan solat jamak. Kenapa tak pergi masjid? Kita nak jamak. Kecuali kita penat sangat, terlalu penat perjalanan yang begitu memenatkan. Lainlah sikit. Ini tak ada apa-apa, relax ya. Healing kata orang. Tiba-tiba masjid sebelah hotel, sebelah rumah tak pergi. Buat apa? Jamak. Pergilah solat di masjid, lepas tu jamak lah. Tidak jadi masalah. Mereka tidak menghiraukannya berikutan alasan mahu melakukan solat jamak, sedangkan tidak mempunyai sebarang pekerjaan atau keuzuran untuk tidak menunaikan solat pada waktunya. Tak ada uzur ke apa, sajanya relax. Jamak itu merupakan satu rukhsah yang dibenarkan dengan keuzuran atau keperluan dan bukannya menjadi satu ketetapan bagi para musafir. Lebih teruk lagi, ada yang berterusan menjamakkan solat walaupun tinggal lebih daripada 4 hari, sedangkan yang termaktub dalam kitab fiqh manhaji menurut fiqh mazhab Syafi'i, syarat untuk melakukan solat qasar dan jamak adalah tidak berniat untuk menetap selama 4 hari di tempat yang dituju, tidak termasuk perjalanan pergi dan balik. 4 hari satu tempat. Apabila berniat untuk menetap selama 4 hari, jadilah tempat yang dituju itu seolah-olah menjadi negeri atau tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, dia tidak harus solat qasar dan jamak di situ, cuma dibolehkan semasa dalam perjalanan saja. Ini ingat molek dia punya kaedah. Ada sahabat jamak sampai 6 bulan di Azerbaijan contohnya. Dia pandai hadis, pandai sunnah. Tapi kita kena ingatlah, ulama-ulama yang pejuang sunnah pun yang besar-besar, bila kita tanya tengok fatwa dia, masih lagi dia pegang dengan 4 hari. Sebab ibadat ni perlu kepada hati-hati kita. Jangan bermudah-mudah. Ini din, hadza dinuna. Solat tu agama, tiang agama, bukannya boleh main-main. Jangan bermudah-mudah dalam masalah itu. Sampainya di tempat yang dituju, maka terputuslah hak untuk melakukan solat secara jamak. Hal ini bercanggah dengan kepahaman sebahagian masyarakat yang terus menjamakkan solat fardu selama 3 hari atau 4 hari pertama, sampai selepas itu barulah mereka mula solat tamam sempurna. Jadi jangan makcik-makcik pakcik kalau nak pergi rumah anak lebih pada 4 hari seminggu, siapa yang rumah berhenti dah jamak, berhenti jamak.
Ada juga pandangan lain yang membenarkan qasar lebih dari tartib tersebut, namun bersederhana dalam menjaga ibadat adalah lebih utama. Kesimpulannya, orang bermusafir yang tidak mahu memanfaatkan rukhsah ini ialah seorang yang terlalu syadid ataupun ghulu, manakala mereka yang terlalu memudahkan pula ialah seorang yang cuai dalam beribadat. Dia panggil orang yang terlalu liberal dalam ibadat pun tidak elok. Kita berpegang dengan sunnah sebagaimana dihuraikan oleh para ulama Islam dalam kitab fiqh mereka, itu lebih tenang, lebih lapang, insya-Allah.